International break, minggu yang baru, dan Bola Itu Live minggu ni kita ada seorang tetamu istimewa yang sebenarnya dah hampir 2 bulan lah aku dengan Faiz kita cuba memburu. kita buru dia. Kita Yeah. macam transfer agent yang hari-hari kita duk buru bilalah dapat peluang nak berborak dengan individu ni. Tapi hari ini kita ada peluang bersama legenda bola sepak Malaysia, legenda bola sepak Perak yang aku sendiri menonton ketika aku membesar, iaitu V Saravanan yang bersama kita hari ini. Coach, Thank first you. and foremost, terima kasih kerana sudi menerima invitation daripada Tendangan saya. tadi. My agent. Agent agent. Apa-apa borak dengan saya. Hari pertama Klien saya. Yes. hari pertama balik Malaysia dah jumpa Dah kau. jumpa. Yes, that is the first man I saw him. So I'm so lucky to meet you. And then thank you for inviting me. Thank you so much. That was a blissful Friday. Dekat mana? Mitsui. Dekat Dekat Mitsui kat Sepang. Straight away daripada airport. Proses yang bermula dekat Mitsui dah sampai dekat studio Bola Itu Live. Yeah. Let's go. So coach, dia nak mula conversation ni sedikit susah sebab saya jelas tengah betul-betul teruja dan excited. Yeah. Dan ada banyak benda yang sebenarnya kita boleh borak dengan Coach V Saravanan. Tapi first and foremost, kita boleh mula dengan Coach, what does it feel like? Apa perasaan untuk pulang ke Malaysia setelah bertahun-tahun berkhidmat, berkelana dan tinggal di negara luar? First of all, I'm so happy. Saya selalu gembira. So dah 10 tahun saya di Finland. Walaupun saya kat Finland, saya masih mengikuti perkembangan bola sepak di sini di Malaysia. So apa yang feel saya great ni adalah masa saya balik tu saya jumpa awak. The second one I balik terus sebab saya training start straight away the next day. Yeah. Di Stadium Perak. Banyak kenangan manis. Sampai sekarang bulu rambut saya naik. So itu adalah stadium keramat saya. So saya teruja balik ke Malaysia. Kau tahu Faiz, Yeah. aku nampak bila dia balik, dia pergi Stadium Perak tu, aku nampak dia ada either dia post dekat social media ataupun dia ada bagi temu bual dekat someone yang mana dia kata first time jejak balik Stadium Perak lepas 20 tahun. Yes. Ooh. Yes. 20 That years. is, I didn't tak sampai tu yang saya teruja tu. That is, wow, you are following me. Coach, I followed you for 10 years, Coach, on Facebook. That is nice. That is nice. So that's why it's for me it's meaningful place. Yeah. That is bukan tempat yang cari makan, adalah tempat rumah saya. So I feel that. Macam ni coach, daripada pertama kali coach dapat possibility, bukan confirmation lah, tapi possibility untuk balik ke Ipoh, balik ke Stadium Perak, sehingga ke hari coach sampai ke Stadium Perak tu berapa lama? 20 tahun. Bukan, maksud saya sebelum coach balik, coach dapat tawaran kan? Berapa lama tawaran tu berhasil di antara tawaran dan dengan jejak balik dekat stadium? jejak balik How long dekat was the stadium gap in between? Oh, that is because saya dapat tawaran dari dekat Finland. So lebih kurang 2 bulan. 2 bulan. Oh, 2 bulan. 2 bulan. Saya tambahkan dia nak secepat mungkin. So cakap sebab saya tak boleh datang serta-merta. Saya kena proses dengan klub saya AJK. So it take time. So around 2 months I was so excited that already even though dekat dalam kapal terbang pun bila nak turun. So it's like 2 months. That in that period, Coach, 10 10 tahun yang you ada di Finland, berapa kali Coach balik Malaysia dalam 10 tahun tu? Sekali je. Sekali je. Ya, sekali je. Masa saya saya dapat anak, and then I have to show to my family. So that is the first. I cannot remember the when is
tahun tak ingat kan? Tak ingat. 2013. Oh, itu kali terakhir coach pulang ke Malaysia. Sekejap. Jadi 2013 10 tahun kat tu. sampai Januari Februari 2023 Yes. tak balik langsung. Tak balik langsung. So banyak dugaan saya nak balik, tapi banyak dugaan dengan COVID, dengan pandemik ni. So lepas tu tanggungjawab saya dekat Finland tu, saya baru qualify for the UEFA A license there, so it take times. So I tak boleh balik, and then I nak teruskan study saya ataupun license saya dekat sana, tapi rezeki sekarang dekat Perak, so saya akan sambung balik. Tapi macam coach cakapkan tadi tu, coach di bawah sedang menuntut untuk mendapatkan UEFA Pro A license kan. Tetapi sekarang ni coach kata rezeki coach ada di sini. Yang betul sekarang ni coach ada dekat sini kan. Sekiranya selepas ini mungkin coach nak menyambung kembali, adakah itu satu possibility? Menyambung kembali, boleh, dia masih boleh disambung? Boleh, masih lagi sambung. Saya masih lagi sebelum saya datang sini, saya bertanya kepada Persatuan Bola Sepak Finland. So boleh tak saya ambil course daripada Finland tapi daripada tim Perak? It's possible, tapi it's complicated a little bit. But he said it's possible. Like in pandemic kita buat macam tu je. So it's possible still. So tapi dengan masa yang susah sebab 6 jam beza. So sometimes I need to sleep. That is morning. And kat sini pun workload kuat kan coach? Yes. So it's that is for me challenging. Coach, lepas coach pulang ke Malaysia, esoknya terus training. Yes. So hari pertama tu balik mana? Rumah parents? Go to my house, my family house, see my mother, jumpa mak bapak, kawan. Lepas tu tidur bila nak datang pagi tu training. Sebab saya teruja nak tengok player dengan tempat saya. Yang itu yang pengalaman yang saya tak boleh lupakan. Saya pun tak percaya saya dekat sini. When saya pijak kaki dekat stadium tu, wow, is it me? It is like mixed feeling. Sedih, gembira, terharu, feeling is like, but nice feeling I back. So dengan itu saya bertekad ataupun berjanji, walaupun proses ini slow, tapi kita semua nak naikkan pasukan Perak di landasan yang betul. Mungkin sebelum itu pihak pengurusan ataupun Datuk Lim sendiri mungkin dah berkongsi senarai pemain dengan anda ketika anda masih lagi di Finland. Adakah anda sudah kenal pemain-pemain tu sebelum anda? For frankly no, because coach ataupun Dato' LTK dah ada team dia dah. Sebab saya datang last minute. So saya dekat sini baru 2 bulan. So dekat sinilah coach kenal pemain-pemain coach sekarang ini ya. Saya masih mengikuti, saya tak sebab semua muda. Semua yang I know you lah because you're famous. So tapi dekat pasukan Perak tu semua muda player muda. I pun tak tahu siapa dia. So that's why for me it's exciting to see what is the potential, apa yang dia punya talent. Semua saya nak tengok daripada mata saya sendiri. So itu yang bagi saya secret surprise. For me, saya tak tahu apa ramuan. But now I know. Yes. I'm curious sebab coach kata coach tak kenal pemain sebelum datang, which is understandable sebab ini adalah pasukan baru dibentuk secara keseluruhan oleh Datuk Lim Tiong Kim. Tapi dalam tawaran yang diberikan kepada coach daripada CEO, daripada coach Datuk Lim sendiri bila dia call, apa yang paling menarik perhatian anda tentang projek Perak ni? Oh, very good question. Itu yang saya berhijrah daripada Finland ke sini. Yang balik kepada soalan, apa yang orang cakap bagi saya dapat menarik untuk ni kontrak ini dengan dia punya motif mission dia. Dia bagi cakap 3 tahun. This is only for 3 years project. It's first year you just build up the team.
Second year, we in the middle of the team. But third year, we take the cup. And the same times, we give time to develop these young boys. And when you said the young boys, we can develop. So that already for me, because I'm from development from Finland. So this is for me, wow, that I can do it. Because itu adalah bidang saya untuk memajukan atau improve. Meningkatkan prestasi. Yes. So dia, of course, dalam industri bola sepak, you come back to the result. Itu yang sebab tak fair player muda saya. Dia orang ada tekanan sekarang sebab kita kena menang. Itu salah sebenarnya sebab kita dah ada perancangan. Yes, memang semua nak menang. Saya pun nak menang. Kita pun nak menang. Tapi bagi masa sebab macam Chris cakap, this is a young team. We need to have time to improve. Ada banyak yang sebenarnya kita nak sentuh pasal Perak dan juga projek di bawah Datuk Lim Tiong Kim. Soalan bermain. Main di Minda. tapi kita sabar kejap. Kita berehat sebentar kerana selepas ini kita nak bermulakan conversation ini dan membawa Coach V Saravanan ke zaman silam beliau ketika beliau sedang beraksi untuk Perak dan juga skuad kebangsaan. Jadi Kish, kalau kita bercakap dengan pasukan Perak, Kish, ada beberapa ikon. Kalau kita sebut ikon ni, satu nama yang sinonim dengan pasukan itu sendiri. Kita tak boleh lari daripada Ahmad Syarul Azhar. Tak boleh lari. Kita tak boleh lari daripada Ahmad Syarul Azhar. Kita tak boleh lari daripada Syamsul Saad pada masa tu. Kita tak boleh lari daripada Kita Manju selepas itu untuk beberapa tahun juga. Frank Siator. Please lah cakap nama kawan saya lagi satu. Ya, banyak ni kawan anda. Tempatan Khalid Jamlus. Itu memang tak boleh lari. Khalid Jamlus sentiasa perlu disebut. Terutamanya kalau sebut V Saravanan memang kena sebut. Memang kena sebut. Tak boleh lari langsung. Ini Batman dengan Robin. Tapi tak tahu mana satu Batman, mana satu Robin. Actually itu soalan pertama, Faiz. Siapa yang Batman, siapa yang Robin? Antara Saravanan dengan Khalid Jamlus. Biasanya tak boleh, dia tengok hari. Ada setengah hari. Setengah hari saya Robin, dia Batman. So jadi nama-nama yang sebut tadi, Kish, termasuk seorang V Saravanan cukup mewarnai zaman kita mengenal bola sepak dulu. Memang kita kenal celik-celik mata tengok bola sepak di Malaysia ni dah ada Coach V Saravanan berlari ke atas ke bawah dengan aksi ligat beliau di atas padang. Jadi kita nak bawa semua penonton bola itu live kembali ke penghujung 90-an dan tahun 2000 di mana Coach V Saravanan seperti yang saya cakap tadi mewarnai Liga Malaysia dan juga mewakili pasukan kebangsaan Malaysia dalam satu tempoh yang agak lama, Kisha. Coach, kita nak terus ke kerjaya profesional Coach V Saravanan. Pada umur berapakah Coach melakukan penampilan pertama, Coach? Untuk pasukan senior. Senior. Pro debut. Pro debut umur 19 tahun. Masa tu masih ingat. Sorry, pro saya tak boleh cakap 17 tahun sebab saya start main untuk World Youth Cup in 1997. Okay. Dah sana lagi dapat pro. Saya tak tahu mana yang pro. So saya dah start main untuk national team sebab saya tak mula dengan belia-belia semua. Saya terus ke national team. Under 21 masa tu 1997 Hatim Susi. Hatim Susi dengan B Satya Nathan. First my coach. So I tak boleh lupa dia orang guru saya. Sampai sekarang I keep in touch with Coach Satya. And Hatim I didn't have time. So dia orang lah yang mendidik kita orang macam mana jadi seorang yang professional player. Bukan saya, ramai orang yang macam dalam batch saya 97, Khalid Jamlus, saya Tengku Azman Raja Hasan. Wow, you kenal semua. Saya kenal. Jamsari. Best our batch kat Jaya Prakash, Gopalan. Banyak lagi yang kawan-kawan saya. Saya akan tak jumpa lagi dia orang tahu. Saya jumpa you first. So from there and then debut for Perak is 19 years old. 19 years old. Maknanya sebelum debut untuk Perak, Coach dah main untuk Malaysia Under 20. Yes. Actually aku nak tanya pasal Perak, tapi alang-alang
Coach Sarah dah buka cerita 1997. Kita mula dengan itu dulu. Saya nak tanya sikit pasal pengalaman main. Sebab baru-baru ni kita menemu bual Coach B. Satyanathan dalam satu episod. Dan ketika kita ada di situ, off the camera lah, kita berbicara tentang zaman dia jadi assistant kepada Hatim Susi. Dan dia mengatakan bahawa bekerja bersama jurulatih seperti Hatim Susi, kesemua individu-individu ni banyak membantu dia berkembang sebagai jurulatih. So, Coach Sarah, ketika anda beraksi, apa memori paling kuat yang anda boleh ingat tentang Hatim Susi as a coach ni? Banyak memori dengan dia. What I respect, kita hormat dia punya work ethic dia. Dia punya work ethic dia, walaupun kita daripada mana-mana kita travel, the next day or the same day we have a training, how we prepare the training is fantastic. You need to be like tip top. Everybody have to be disciplined, focus. So itu yang bagi kita respect as a coach. The dedication for is as a coach. You can see now, I can feel what is that means. So masa tu dia nak bagi terbaik. So yang macam selalu ada yang setengah coach demanding the player without doing anything. He is an example. He's demanding, but he's doing the job. Also, so automatically you have respect. So itu yang first saya punya pengalaman, apa yang bukan mudah bagi Coach Hatim dengan Coach Satya nak bentuk satu pasukan. Kita duduk 5 tahun, first 3 years, and then everybody happy, then we continue for another 2 years for Olympic 2000. So 5 tahun, banyak arena, banyak. Yes, of course, when you are 5 years you kena tukar coach untuk development, untuk fresh again start. So but for me is a very 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 good coach. Is respectable coach. Just nak tanya, ketika itu Coach V. Saravanan dipanggil masuk ke Camp Malaysia berdasarkan persembahan anda di mana? Di pasukan Perak. Di pasukan Perak. Anda tak yang mana yang awak tanya? Yang World Cup. World Cup. That is also another story. Mungkin kita boleh korek yang tu. Sikit. Masa tu saya kebetulan saya nak give up football. Oh, serious? Yes. At the age of 17? 16. 16. Kenapa? 16. Masa tu setiap kali saya nak pergi mewakili negeri Perak, saya kena drop. Every time last selection. Sebab dulu kita main antara distrik tau, daerah Ipoh semua. So antara Ipoh selalu Johan masa saya main. So you are all the time, you are top scoring there, you are and you played a good game in the friendly matches, but end of the day the scenario like this, last selection, that is why I said I give up. Kita nak pergi, I think MSSN Perak or I don't know what is latihan tournament. pusat lah. Tak, bukan Milo. Oh, Milo Cup. Milo Cup. So I still remember that place from Clifford in Taiping, last selection. 2 bus tau. Satu pergi straight to Kuala Lumpur dekat Pulau Pol, satu lagi straight to Ipoh. Siapa yang drop balik. So, I tak nak sebutkan coach punya nama semua tu. Masa nak dia umum list tu, nama saya tak ada tau. Nama saya tak ada, tapi saya macam sedih lah sebab you dah tahu, even my player, even my kawan, Sarah, nama you ada lah. You datang kat sini Pulau Pol punya bus. Then I went. I sit down. Lepas tu dia kira-kira 1 orang lebih. Aduh. 1 orang lebih. So dia terpaksa suruh you keluar daripada bus. Nama dia, even the second coach also don't know I'm out. Dia bagi dia umur lagi sekali. Pam. Nama you then my name is missing. You see how I felt. Saya menangis sampai aku pergi rumah. Saya campak dekat bag dekat ni, mak, lepas ni saya tak nak main bola dah. So and then I play hockey.
Kalau ada budak Ipoh. Kalau budak Ipoh tu hoki Dah tak boleh lari. Yes. Hoki tu tak boleh lari. Hoki tu ada dalam darah Ipoh. Oh dia Straight away to Perak under 16. Saya dah main. Main hoki, terus? Main terus. Sebab kena bola kat mata kat sini, ada tak lagi. Mak saya cakap jangan Sarah. Kan nak. I stopped. Then I didn't play. The following year, same cup. sorry coach, is it Nike Cup? Oh, Milo Cup. That is Rahman Cup. Rahman Cup, okay. The next year following it is Rahman Cup. You boleh tengok dekat Johor kita orang pergi. Time tu saya just main dekat Taman Dia. Then the coach said, "Hey, come Sarah. This time you will play for this team. I'm the coach now." Wow, I say macam tu. So ada coach baru lah. Coach baru untuk then he said to me, show to everybody that was wrong. Then saya ada, that kind of opportunity saya dapat, saya tak akan lepaskan. So saya dapat cabaran tu, saya ambil, saya main 90 I don't know, remember 95 I think 96 something. Piala Rahman kita juara. Saya dapat pemain terbaik, saya dapat top scorer. So masa kebetulan tu Atim Sosi tengok game final tu. Okay. So saya dapat straight away call up for national team. Daripada hampir nak bersaing daripada bola sepak, putus asa tu ke main Piala Dunia bawah 20 tau. Jauh tau perjalanan tu, tak masuk akal. So under 20 World Cup happens. Coach, obviously dekat Piala Dunia bawah 20 tu bukan perjalanan yang mudah. Kerana di situ saya juga pernah tengok beberapa highlights perlawanan. Nampak ada perbezaan lah, gap di antara Malaysia dan juga pasukan-pasukan lain di dunia. Kita punya grup rasanya ada Morocco, Uruguay, Belgium, yes. Dan Uruguay was naik juara kan? Ya, naik juara. Zalayata, Pablo Aimar, Gerrard, Terry Henry, semua dalam tournament tu. Dia orang semua dalam tournament tu. Dia orang semua dekat Europe, saya dekat sini. So, lepas tournament tu happen, coach pergi ke Perak. Yep. Beraksi untuk skuad senior Perak. Yes. Debut umur 19 tahun. Yes. Dan di situ yang saya nak tanya tentang 2000 ataupun 1998. Yep. Perlawanan di Stadium Bukit Jalil. Final piala apa tu coach? Malaysia ke FA? Piala Malaysia. Menentang Terengganu. Musuh tradisi tu dulu. Dulu dari sampai sekarang pun. Sampai sekarang pun. 2018 pun hari tu Terengganu juga. Jadi coach 1998 coach Sarah menjaringkan gol pertama yang pernah dijaringkan di Stadium Bukit Jalil dalam sejarah. The first ever goal at Stadium Bukit Jalil. Yes. Apa perasaan pada ketika itu? Oh, tak baik cakap pasal gol sebab the suasana is 90,000. Like pack, this, it's penuh. Yeah. Macam ni you tak boleh you cannot hear the name. You kena shout. Memang suasana dia memang you tak boleh beli benda tu. Adakah itu suasana yang paling epic yang pernah coach main? Yes. 1998 Malaysia Cup final. That is the most. And then I have what is called dalam Malaysia Cup tu, setiap game saya akan score goal. You tengok saya punya tu setiap game daripada group stage. Every game I scored one goal, consistent tau. So sampai to final I get little bit nervous. Can I score that? Lagi pun first goal in that Bukit Jalil sebab dia rasmi Bukit Jalil. Tentu baru dia orang bina untuk Commonwealth. So kita yang rasmikan dulu. So kita bagi peluang sebelah sini je. Itu yang masa saya lalu sini, datang sini saya fikir memori banyak kenangan. Banyak kenangan. So that is another my house. So it's wonderful feeling. I cannot macam mana nak sebut. It's very wonderful feeling. It's amazing. Dulu kalau final Piala Malaysia coach tahu apa yang paling ditunggu orang coach? Surat khabar hari perlawanan. Maknanya kalau perlawanan tu hari Sabtu, surat khabar hari Sabtu tu. Itu sebab kalau buka belakang, surat khabar dulu kan panjang kan. Yes. Buka belakang akan ada satu sisipan khas. Yes. Ada 11 barisan kemungkinan. Best tu. Tapi selalunya kalau kita Perak dengan Terengganu final,
akan ada satu gambar Mak Syarul, satu gambar mungkin Wan Rohaimi ataupun siapa lah. Itu memang Anwar itu Jusuf ke? Anwar Jusuf. Itu kewajipan setiap kali final kau rasa. Goosebumps lah. Kena beli paper dah. Itu yang meriah sebelum phone tu semua kita baca media semua kita paper. Daripada situ kita dapat tahu press conference kan sehari sebelum. Siapa je injury update ni macam mana ni. Semua kita tahu dari situ kan. Goosebumps tu macam-macam. Coach, saya, kalau menyebut tentang Perak banyak yang sebenarnya boleh borak, banyak yang boleh sentuh sebenarnya. But ada satu yang glaring discussion yang saya kena bawa, yang saya kena bangkitkan. Kalau isu ni tak dibangkitkan tak lengkap conversation kita. Dia bukan isu kontroversi. Okay. Dia satu topik yang perlu saya bangkitkan kerana memori awal saya menonton bola sepak tempatan adalah menonton kombinasi ini ketika saya membesar di Ipoh. Memang tak lengkap kalau ni. Kombinasi di antara V Saravanan dan juga Khalid Jamlus. Coach, apa rahsia di sebalik sebab dalam Malaysia kita ada banyak iconic duos dalam sejarah kan. Kalau 2010 tu ada Mat Yo dan juga Safi Salih, Nur Syarul dan juga Safi Salih, yang saya rasa will go down in history as one of the greatest strike partnerships in Malaysian football history. Di Pahang dulu ada Hairuddin Omar dengan Indra Putra. Betul, Hairuddin Omar dan Indra Putra suatu ketika dahulu. Di Terengganu juga bukan duo tapi lebih kepada trio. Manaf Mahmad, Asyari Samsudin dan juga siapa seorang lagi, Hadi Yahya. Ketiga individu tersebut. Di Kedah double treble, Nelson Sam Martin dengan Marlon Alex James. Yes. Dan tetapi for me, tak tahulah untuk orang di rumah macam mana, tetapi buat saya secara peribadi, duo bola sepak yang mungkin paling influence kepala otak saya untuk lebih sukakan bola sepak adalah gandingan di antara Khalid Jamlus dan juga V Saravanan. Boleh ceritakan bagaimana gandingan itu tercetus? Bagaimana ia bermula? Dia bermula you tak boleh betul. Ini tak boleh pisahkan saya dengan dia dalam bidang bola sepak. Bukan dalam bidang sepak juga pun, di luar pun. Sebab saya cetusnya kita punya first meeting tu dekat FM. Saya dapat sebilik Khalid Jamlus. Masa collab Masa collab. Ketika tu collab untuk projek nanti Khalid untuk World Cup tu. World Cup. But before that, Khalid came after that. So dia datang selepas World Cup kita projek Olympic. So dia datang, dia duduk sebelah saya, bilik saya, dekat satu jam, tak cakap apa pun. Same partner, from Perak. Diam je. Diam je. Saya cakap, awak ada main kat mana, posisi mana. I know him, but because Kadir Buyung yang naikkan nama Khalid Jamlus. So Coach nampak, Coach Hatim nampak ini siapa budak ni. Dia tanya saya, who's this boy? Khalid Jamlus. Coach, I know because Khalid was playing start from left back. Oh, dia asal left back. Left back. I know him. Yes, he's played left. No, he's now striker. What? Cannot be striker, I said. So masa tu dia main untuk belia semua. So saya follow dia. Saya tahu sekolah semua, tapi tak serapat macam sekarang. So dia datang bilik saya sejam, dia tak sembang dengan saya. Saya cakap saya baik sembang dekat dinding tu. From there dia gelak. So dia gelak. So from there day by day kita rapat, kita roommate, dapat chemistry dalam padang, luar padang. Walaupun kita itu apa yang bagus, positive way. Walaupun kita ni sebab national team, who the best is first 11. It doesn't matter you are my friend or not my friend. So you kena buktikan, you kena perform. So itu yang Coach Satya dengan Coach Hatim first dia buat Khalid first or I'm second because we play same position. Then one day Coach Satya ataupun Hatim tukar posisi saya. Saya main dengan Khalid Jamlus, kita main 4-4-2. And then when he start to play with that, we play 1-2. The chemistry coming like this. And then of course I know macam mana dia. So in the game, so the day by day the sharpness is coming. Then after that, sampai sekarang tak boleh lupakan. So that is the first thing.
So kita first I main left. So then Khalid then we put double striker. Then we Sebagai rakan serangan, seorang Khalid Jamlus, rakan serangan yang paling ikonik di Malaysia, di mata coach Sarah sendiri, dekat mana kualiti terbaik seorang Khalid Jamlus? I was just about to ask that question. Kan? Sebab dia yang akan tahu lagi banyak. Sebab connection ni dibina antara mereka berdua. Seharusnya saya rasa pendapat coach Sarah mengenai perkara ini yang paling boleh dipakai sekali. Betul. Sebab anda adalah partner dia. Apa kualiti terbaik seorang Khalid Jamlus? very good question. Khalid is a deadly killer in the box. And I know, and he knows, if for example I take left on the left angle, and he know where to stand, and I know where to pass. That is sebab kita ada satu what is called instinct, yes. We know each other, and if nak dah tengok muka dia tahu dia nak bola apa. Nak dada ke, nak kaki ke, nak kepala ke, or to the space. So dengan gerak macam tu, sebab itu makan masa. Tapi masa tu yang saya tahu apa dia kehendak dia, dan dia tahu apa kehendak saya in the game. Also outside field, we know we are very close friend after that. Saya tahu dia punya keluarga, dia tahu saya punya keluarga. It's like more than that. So we are so good friend. Even kita masa zaman remaja, kita boleh, saya pilih untuk dia girlfriend. Hey, ini tak nak. Ini okay. So sampai macam tu, setakat macam tu. So we are close. Betapa penting coach relationship anda dan Khalid di luar padang, betapa penting elemen itu dalam memastikan on the field juga ada chemistry yang luar biasa. Kerana saya tanya soalan ni sebab dalam sejarah bola sepak pernah ada beberapa partnership yang mana player tu tak kawan baik pun. Rasanya Teddy Sheringham dengan Andy Cole Teddy Sheringham dengan Andy Cole rasanya yang diorang off the pitch tak boleh, tak ngam langsung. Tapi on the pitch dia akan click. Tapi most partnerships kat luar dia kena click off the pitch juga. If off the pitch tak click, on the pitch tu dia akan struggle. So from your point of view coach, how important was it that off the pitch yang yorang close friends, and how impactful was that terhadap gandingan di atas padang? This is the secret of the me and Khalid. So we are close inside and outside. Sebelum cakap Khalid yang kita close, saya nak lompat sikit. Sebab Perak consistent masa saya main, one of the reason is outside the field. Everybody's we are united there. Even the outside the field, somebody invite you. Every our place I will go to his wedding or birthday party, or so we are so close each other, united with that. So kita itu yang secret. So dengan Khalid, of course, saya makan nasi lemak separuh dia akan makan. So itu yang kita punya persahabatan. The brotherhood. Yes. So you tak boleh dalam padang tu benda tu timbul secara automatically. Saya akan fight untuk dia akan fight untuk saya. Yang masing-masing apa yang penting adalah kita akan fight untuk team kita. Tak kira Khalid main, saya main. Dia main 20 minit, saya main 10 minit, kita bagi terbaik. Goosebumps sebab hang kena faham tau. Aku membesar tengok gandingan ni. And sekarang bila dengar balik description, dia bring back all the memories kat masuk otak aku kan. Insane. But ada banyak lagi yang sebenarnya kita nak sentuh. Tapi aku rasa kita kena berehat sebentar juga. Lepas ni kita nak sentuh pasal Coach Sarah dan juga penghijrahan dia ke bumi Finland. Jadi coach, persoalan yang seringkali bermain di fikiran penyokong-penyokong yang menonton anda ketika anda beraksi bersama Perak, bersama skuad kebangsaan, adalah bagaimana individu yang datang daripada Ipoh yang beraksi bersama Perak dan skuad kebangsaan yang menjadi wira kepada ramai kanak-kanak tempatan, termasuklah saya sendiri. Bagaimana individu ini berhijrah ke Eropah dan khususnya Finland. Kerana untuk 10, 11, 12 tahun lepas ni coach, anda bukan setakat berpindah ke Finland,
tetapi menjadi sebahagian daripada ekosistem bola sepak Finland. Anda bekerja di situ, menyumbang tenaga dan kreativiti di situ, menjadi seorang jurulatih bersama, mungkin boleh kita sifatkan sebagai kelab terbesar di Finland, HJK Helsinki, Yes. yang pernah menghasilkan, kalau tak silap saya, Jari Litmanen. Benar. Dari mana ya? Okay. Temu Puki, banyak lagi. Timur Puki. So, kita nak pergi ke asal-usul perjalanan itu. Bagaimana coach meninggalkan Malaysia dan berhijrah ke Finland? Itu love story. So 2004, that is I played for last time for national team. That is sad story. So masa tu lawan dengan Thailand. Adakah itu ketika Tiger Cup kot? Tiger Cup. Yeah, Yes. Tiger Cup. Time tu Tiger Cup. So Anda itu dengan Lu Kip Kong meletup masa tu kan? Yes, saya Khalid. Betalan Biskit as a coach. Yeah. Betalan Biskit. So I was so angry because I have to tell this story. To inspiration to the players are sitting in the bench. Masa tu kebetulan tu kita tengah kalah 1-0. Saya ingat Yes. 2 assist. Yes. And then injured. Yes. Oh my god, Yeah, yes. Okay, coach, sambung. So tak, itu yang awak cakap tu. So 15 minit ada. Masih lagi 1-0. So what I have to do that I stand up myself. Masa tu coach Betalan Biskit coach. Saya bangun, saya warm up sendiri. So terpaksa saya once saya get up from the bench, all the supporter are shouting my name, asking him to put in. So masa 10 minit saya main tu, macam awak cakap tadi, 2 assist, 2 win up, we are leading to and the last one 1-1 against goalkeeper. I dah beat dia, tapi kaki saya sangkut. So he tackled me, I fell down and then my ACL is gone. But what I said, in 10 minutes I changed the game. So itu yang banyak player daripada sekarang cakap, bagi saya 5 minit lah, 10 minit lah, macam mana saya nak buktikan. No, you can do it. Doesn't matter, it's 1 minute. If you have a chance 1 minute you score, so you can do it. So daripada situlah saya dapat injured. So balik kepada soalan bila saya begitu, kebetulan tu saya dapat kontrak dekat Pahang. Selepas tu then dekat sana Pahang, time tu saya under national team still. So saya buat rehab dengan Abang Siva. So Abang Siva selalu dia travel dengan team, so I don't have a physio that time. So my doctor, the one who surgeon me, he wrote the letter to the ISN kat sini. ISN. Okay. ISN. So kat Bukit Jalil. So saya pergi sana untuk rawatan. Masa tu kebetulan saya bagi ke seorang Norbert. Dia sekarang physio dekat Sabah. Still working. Okay, Norbert. Norbert Okay. Cassidy. So is there said, Sarah, Norbert Cassidy Yeah. So he said, Sarah, I'm not full. Can you meet her? I don't know her. She said, go and say to Satu. I thought, Satu is number 1. I didn't know that she or he. So pergi sana, masalah dengan lepas tu perempuan pula tu. So and then I met her and she's very professional. From 6 months, I supposed to be recovered 6 months. She recovered me 4 months. So the work ethic. So saya dapat cepat balik daripada sembuh injury. So from there, and then I went to the Pahang. So I invite her there to for the thankful. So daripada situlah kita punya cinta start. So we stayed 6 years together. After that, in Malaysia, then we decide. At that time, last I played for PKNS. From Premier League, I bagi naik sampai Super League, and then I decide that I can still play. I think I had a couple of offers still had, and then my wife said, "Hey, let's go," because her mom is sick. So saya sebab daripada dulu saya suka nak berhijrah sebagai pemain bola sepak, professional player. Maksud saya dapat peluang masa dekat World Youth Cup. Kita berhijrah dekat Belgium. Lepas lawan game tu, sorry saya tukar balik sekejap. Tak apa. Itu yang cita-cita tercapai. So saya melepas main dengan klub Belgium tu,
5 dari player kita, saya, Tengku Azman, saya ingat lagi player kita. Straight away after that, agent daripada Belgium tu nak kita. Oh. He said, want this player. And then Atim Sose dia belagak kan. You cannot touch my player until the World Youth Cup. So daripada situ cita-cita yang nak capai tu hancur. Sebab after World Cup, hey come on, Terry Henry, then Saravanan. So one is playing for Arsenal, saya playing untuk Perak. So itu yang different. Lepas tu saya dapat peluang sebagai coach. Saya said why not, I want to try as a coach. But my wife said Finland is not a football country. Finland is ice hockey country. Then but they have football. Then I said never mind, I will try. I can. Selalu ada cabaran saya akan pergi. So then I said why not, I try. Then from there that's why I went to the Finland. Then I stay. Like logically I said in myself, because my wife stayed because of me 6 years in Malaysia. So at least I can 6 years there. But I stayed 10 years. So it's one of it's not easy to stay in abroad, especially in Finland. It's a very cold country. Minus 25. You know how it is in the outside. 25. You sekejap je pergi, mata awak dah all is like beku. Yes, and then you have to come back inside. So that kind of bukan selalu, bukan dekat Helsinki, dekat North, yes. Tapi proper clothes, you can survive. Tapi coach di sana tinggal di Helsinki Helsinki. Sebenarnya bukan temu ramah ini saja yang berlaku di Bukit Jalil. Gol pertama beliau Bukit Jalil, angkat Piala Malaysia Bukit Jalil. Yes. Cinta berputik juga di Bukit Jalil. Cinta berputik juga di Bukit Jalil. Patut coach duduk kat Bukit Jalil, coach. Bagus Beli rumah kat Bukit Jalil lepas ni. Ke semua perkara-perkara ikonik berlaku di Bukit Jalil. Saya nak sentuh sikit coach tentang Helsinki, HJK Helsinki. Boleh coach ceritakan sikit tentang struktur kelab di situ, bagaimana mereka menitik beratkan grassroots football, perkembangan bola sepak bawah umur, kualiti kejurulatihan mungkin. Kejurulatihan. Bagaimana struktur di situ? Kerana saya rasa bagi sesiapa yang berhijrah daripada ekosistem bola sepak di Asia ataupun khususnya Malaysia, pergi ke Eropah, pergi ke negara-negara di Skandinavia yang selalunya bagaimana kita kata lebih berstruktur. Skandinavia kan kadar cukai yang tinggi tapi kualiti hidup yang lebih berstruktur, berkualiti. Bagaimana, ada culture shock tak bila coach nak masuk ekosistem bola sepak Finland dan juga Helsinki, HJK Helsinki? Let me another story. How I journey start. Boleh coach. Yes. So dalam kapal terbang tu I naik. So I doubt myself, is it I can do it? Because my wife already gone. So saya seorang je dalam kapal terbang. So saya ikut banyak, sebab dekat Malaysia is not a comfortable zone. I can get good job. Lepas career you boleh jadi coach and so everybody known here. Kat sana tak ada kenal siapa. So I went there for 3 months holiday visa. So then they said you cannot work. So I start language already. Finish language, I start to learn. Lepas tu dia sama wife, you kalau nak stay longer you have to get married. So itu yang saya kahwin di situ dapat visa lebih lebih panjang lagi. So and then from there 6 months, I get 6 months to stay, but still I cannot work because I don't have a working permit. So what to do? Nothing to do. I just jogging, see the culture, like you said, weather. Oh, this kind of weather, go feel -10. How the feel? Oh, this is sejuk ke? Saya datang balik for -50 macam mana? +1 macam mana? So macam tu saya adapt dengan culture, dengan makanan di semua. So and then sampai ke bulan 5 I dah fed up. What I'm doing here? Because this is not me. So I need to. And then my brother-in-law, yang wife brother, dia yang cadang, hey Sarah, pergilah main club semana-mana, you just. Then I went to play.
one club called Guineaston, smaller than HJK. Very small club. It's also like it's also yellow color jersey. It's like a Perak field. Yeah. So I just first day saya pergi sana berlatih. Sampai 5 bulan rehat. So saya terus that is first time main. Okay, of course saya running semua saya ada. Main the coach tu dah minat saya. Dia cakap, Sarah, we have a problem. That team second division. They are relegated. Going to relegated. 5 games left. So dia ada 5 game lagi dengan tengah bawah. Cakap, boleh tak tolong kita main untuk 5 game ni? Dia cakap, okay, why not? This like for me is good. Yeah. So and then I went there, play for them. 5 game, I scored 13 goal. from board we got top 5. So 13 goal in 5 games. Yeah, win every game. So after that, the club so happy for me. They are want to give some gift. So saya pergi cruise from Helsinki to Sweden dalam kapal laut. There you can eat everything. Man, it's like 2 days takes. If you come to Finland, I will bring you guys. Okay. That is the best place. So anyway, we go there and then we eat and together and then to start to talking. One of my friend talking, Sarah, what are you doing here? I said, I'm looking for a job. If you possible, I want to be a coach. Okay, come to see me tomorrow to the office. Dia cakap macam tu lah. So then I went to see. Dan tiba-tiba dia cakap, yang siapa yang main tu, kawan yang sebelah tu, yang midfield yang bagi saya ke bola tu, dia CEO. Dia CEO club tu. So I get job there from the small team, very small team. That is like really hobby team. Tendang pun tak boleh. They said, this is how you to teach them this. But take 3 years from hobby to the elite team. And elite, we are compete with the AJK all the bigger top club, division. top division. So from there, AJK called me. Who's but already the people already spread the name. Who's this guy, Malaysian guy, conquering Finland now? So because everybody knows very fast in Finland, but population dia 5 juta je, so kecil. So dia tengok, so saya dapat offer dari situlah saya dapat pergi dapat offer. Walaupun sedih sebab klub yang saya cakap tadi Guineaston tu, saya memandu salji. If the snow, you have to take out the snow. Sana tak ada orang banyak orang kerja. So as a coach, I do that. I do that. Padang, everything I jaga. So I know everything. It's bukan easy. So that's why is if you have a passion, you ada rasa apa bola sepak, sayang bola sepak tu, you tak kira siapa tu. So you for the club. There's from I was starting 300 player only. When I left, after 3 years, 700 players came. After that, so from the small club. But that is like a farewell party for me. Everybody crying, players don't want. That is like emotion. Still, I'm a legenda there also. There in Guineaston. So from there, I get job from AJK. AJK, like you said, the structure, that's a bigger club in one of the best club in Finland. Dia punya structure, dia punya the coaching staff is like well organized. A proper football club. Proper football club. We have 4 or 5 pitches, 2 hall, because in Finland you not must kena dalam. So if you compare, I think they are already 19 years become a champion, the men's team. So every year they champion. So that's why it's like that kind of a club. I'm so proud of that. Part of them. Lepas tu apa yang beza adalah diorang mengajar the correct football, how to be an intelligent football player from the start, from the age of from beginning, the decision making from there. I was so shocked. All this for me is new. I knew that, but last time tak ada orang bagi tahu. Kita buat sendiri. Kena belajar sendiri. Decision making belajar sendiri. Yeah. So here dapat tools. Kita dapat tools daripada Economethod. So satu soccer service in Barcelona.
kita beli servis tu, Hmm. coaching method tu untuk didikan untuk dekat AJK. Itu yang diorang tahu when the pressure come, how to away from the pressure, where is the pressure is coming. Sekarang semua coach cakap scan, but we will teach them how to scan. If you scan, what information you have to take from the scan. Maafkan saya. Kalau macam ni, okay, coach dah sampai ke sana dan coach dah belajar satu perkara yang coach sendiri cakap baru. Kalau dulu coach self-taught, tapi ini diberitahu Yes. sebuah ilmu baru untuk coach. Ketika coach absorb perkara baru tersebut, pernah tak terlintas di kepala coach yang, kalau tanpa tanpa pengajaran yang lengkap macam ni, aku boleh main macam ni. Mungkin dengan bakat aku ni, dengan pengajaran lengkap, aku boleh jadi lebih many baik. times. Yeah. even I say to my own players, kalau saya dapat coach macam saya ke ataupun coach macam tu daripada macam ni, saya akan main di Europe. Tapi lagi sebab kita ada macam tu quality punya player. It's so sad. So kita dibiarkan saja dengan tak ada akal umbi masa tu. Sekarang at least improving, but that is the important things. We need to have this grassroots and professional coach. Like I said before, all like even under grassroots, there's educated coaches like Pro A. Di peringkat bawah umur pun ada qualified coaches because Finland is one of the best education. So dia orang tak kekok nak walaupun ada pangkat, dia tak kira saya nak hanya untuk if I take Pro A, I want to go to the Super League or I mean the highest league. No, this is education for the kids. They are thinking like that. Actually benda tu unik sebab kita kadang-kadang hidup dalam dunia bola sepak di mana ada sistem classism yang membezakan bola sepak senior dan bola sepak junior. Kalau junior tu dilihat sebagai sesuatu yang lebih inferior, kalau senior tu dilihat sebagai sesuatu yang lebih berprestige. Even tak payah pergi jauh lah, macam ibu bapa saya adalah cikgu dua-dua. Seorang primary school, seorang secondary school. Di situ pun ada perbezaan. Kan? Kalau secondary school ni kadang-kadang dilihat sebagai lebih berprestige, lebih besar. Tetapi realitinya apa yang anda buat ketika seorang pelajar tu berusia 7 tu juga yang sangat penting. Kerana kalau foundation tu tak set ketika usia 7 tahun, 13 tahun, 14 tahun impact dah lihat dah. So So apa yang Coach Sarah cakap, it's interesting sebab di Malaysia pun bawah umur selalu dipandang rendah selalu inferior. Tapi kalau di situ bawah umur pun berprestige, dilayan dengan hormat yang sangat tinggi. Exactly, because the training plan, we give the same plan, I mean the same structure, same game plan coming to the even under 16 or 18. So even though start kita dah preparation very good for 1 week, for 1 month, for 1 year. We are dah ada program. Okay, age ini for example 6 tahun. Apa nak kemahiran nak patut buat dalam umur 6 tahun. What do we want him to achieve? Yang macam mana you punya first touch with the ball, how you dribble, what kind of dribble you have to take it, dengan guna kaki mana. So daripada itu yang cakap, daripada sampai ke 14 kita dah tak payah nak ajar banyak perkara asas-asas. Yang 14 dah mula start tactical dah. So kita sebelum bulan 6, 7, 8 kita tak ajar tactical langsung. Kita ajar bila nak pass, bila nak dribble. 2 perkara je tu. Kemahiran asas. Kemahiran asas je. So when because you check up dalam kalau tak ada kemahiran asas, kalau under pressure, you macam mana nak simpan bola? Kalau you tak ada kemahiran, you boleh cakap, hey, under pressure you have to touch this side or this side, but you don't have any skill. Can you do it? Yes. Can you do it? So you cannot do that. So but then you have asas dengan ada kemahiran, ada info yang kita masukkan, yang saya cakap macam scan, you become an intelligent player. That's why if you see Messi, banyak semua cakap Messi, he take information. Because in football, constantly scanning, observing. Yes. Not him, but every players. You can see because nowadays they're more taking, because now the football is coming faster and faster. You don't have time to think, so you have to think ahead. You kena berfikir selangkah sebelum dapat bola tu. Itu yang sekarang bola sepak moden sekarang. So how you make the decision.
apa you dapat. Okay, saya dapat bola dekat sini. Okay, you ada free. Then one touch I dah bagi dekat you sebelum kontrol bola. Sebelum itu awak kena tapi masa tu kita yang kita ajar tu how to do that. Kita ada model, kita ada ni, kita demanding. So every training session kita kena ada motif, ada konsep dengan contents. So daripada situ kita ajar dengan macam cikgu, kita kena, kalau awak punya pengajaran itu berkualiti atau bersusun, the result will come. Kadang-kadang okay, hari ni saya makan rojak, besok nasi lemak. So you tanya mana yang sedap, satu cakap sana, satu cakap tak ada. Tapi awak makan selalu nasi lemak for 1 week, then they have a taste. Nasi lemak ni. So that is in bola sepak. You kena consistent. You kena base to, like I said, from the grassroots, the asas is penting. Tadi sempat Coach Sarah beritahu yang sebelum datang ke Perak, terakhir dia di HJK adalah sebagai coach di pasukan bawah 18. Yes. HJK. Saya nak tanya balik sikit, Coach, boleh? Ketika mula perpindahan daripada klub pertama anda tadi tu, klub kecil tadi, ke HJK Helsinki, apa tugasan pertama anda di sana? Tugasan saya first, saya ambil bawa 14 assistant coach. Okay. Assistant coach. Kemudiannya lepas tu? Lepas saya 2 tahun, saya jadi under 14 head coach. Okay. Under 14 head coach. Dengan tu sebab dia tengok bukan senang nak pergi AJK sebab dia qualified coaches dia taking. Dia tak dan dia bagi banyak duit. It's not about the money. About it's not easy to in. So once you in, also no difficult to go out also. So because under the 2 years when I assistant coach, dia akan teach saya, ini bola sepak kita orang. So you have to teach them properly, and then they follow you. So from 2 tahun saya belajar daripada saya punya head coach. So dia go to under 16, and then I take the same under 14. So apa yang saya belajar tu daripada dia terapkan kat sini. You tak boleh, apa yang club nak, you kena terapkan. So bukan individual, dengan kreativiti awak. Awak boleh ubah sikit, tapi ini falsafah sama. So after under 14 coach, and then under 16. And then after 2 years, they said, this is under 16 because my players are going there. It's like in Finland, it's difficult for our CEO, so everybody want to be Sarah as a coach. So basically, in our club, the coach are remaining. Only the players are moving from 12, 14, 16, 18. So 12 up 2 tahun bagi dekat awak you. But you are expect 14. You are expect that because what you want to learn, teach 14, you know. I'm expert on the 12 years old. So macam tu dia punya ni. Tapi saya masa dah 14 tahun tu banyak dia pressure sebab dia tak suka coach yang under 16 tu. So saya pula tukar ke under 16. So kalau 16, okay, and then the same situation, then 18. I went to under 18. Because why I also want to jump, because on the future I want to coach adult. Okay. So why I take this under 18, because I want to coach adult, because I already so long, saya dah lama dengan bawah 12 hingga 14 tu, dah lama sangat. So dekat 5 tahun tu. So saya kena pergi ke upgrade. Make the next step. Yeah, next. So how the men's already under 18 is already like men's team already. Because we are collaboration with our HJK, Club Indonesia 04. There's 2 teams. So our players are playing there also. So then I went to see our head coach, our HJKs, how they train, how they method, what they want from us. So I have to work quite closely. Close each other, yeah. So it's like for me, it's more nice to work on that. Then I stay there. So after 18, kita tahu apa yang berlaku selepas itu. Coach V. Saravanan pulang ke Perak, ke bola sepak Malaysia. Dan kita nak berehat sebentar. Lepas ni kita nak explore projek Perak pula. Perak FC.
Kish, salah sebuah pasukan yang sangat hangat diperkatakan dari sebelum sepak mula lagi sehinggalah ke sekarang. International break pertama dalam Liga Super musim 2023 ni, Kish. Kesempatan pertama untuk aku tengok Perak FC 2023 ni adalah ketika mereka menentang Kuala Lumpur di dalam satu aksi pramusim. Piala Menteri Wilayah Piala Menteri Wilayah di Stadium Ceras. Ketika itu aku ingat malam Sabtu tu ada kelibat seorang jejaka tampan di sana yang agak ikonik. Jejaka itu adalah Coach P. Sadaban. Dekat situ aku dah dapat a picture of Datuk Lim. Beliau ada Coach Raja juga kat sana kan. Beberapa lagi sedang berbincang di sana. Aku tengok ini adalah satu coaching staff yang fresh dekat Malaysia ni. Kombinasi ni kan. Jadi Coach Saravanan, kita nak bertanya tentang Perak 2023, projek terbaru anda. Sejauh mana setakat yang sudah dimainkan ni, liga yang dah dimainkan ni, sejauh mana anda boleh memberikan gambaran kepada kami semua tentang perjalanan so far 7 ataupun 8 minggu di Perak FC 2023? Wow. Like I said before, it's fresh team. Semua berlaku sepantas. Sangat cepat. Sangat cepat. So it's new team, new project. Banyak, like you said, the coaches staff is, for me is new, for them is new too. So kita banyak lagi berunderstanding. Apa yang clear picture adalah saya respect Coach LTK sebab dia ubah mentality player pasukan Perak. The working ethic, the discipline, focus, and that, because that is we have to change. Walaupun saya pun datang, itu yang kita ada keserasian. Sebab first dua-dua ada mindset luar negara. Yes. So you have to change our attitude, our behavior in the training, and this is already changes. So that's why kerja saya lagi mudah lagi. So now we just want to teach them to be better player, to improve them to be better player. They are all young. We always, I said young. I don't know what is young thing, but dia orang tak ada like we said tak ada game time before that. They are under 21, 22. So some player, this is the first year for the play for the Super League. Kan during COVID rasanya Piala Belia, Piala Presiden tak jalan dengan lancar. Yes. Dan itu memberikan impact now. So itu yang diorang cakap ni player mentah. I don't know what to say. I cannot say like that. But this is all, they don't have expose. So kita akan so this Super League adalah untuk diorang memajukan, dan sama sekali kita nak mencapai kita punya matlamat juga. So it's not easy, but it's long process, which is like, that's why projek baru ni untuk saya adalah 3 tahun untuk memberi satu gambaran, satu pasukan Perak yang baru, dimensi yang baru di landasan yang betul. Saya nak tanya Coach tentang hubungan bersama Datuk Lim Tiong Kim. Datuk Lim adalah sebuah karakter yang dia adalah sebuah karakter yang sangat divisive. Maknanya memecah belahkan pandangan orang. Kalau di kalangan penyokong tu, anda kalau suka dia ataupun anda tak suka dia. Itu je. Yes. There is no in between. Tak ada grey area. Dia suka atau tak. Ramai yang suka dia atas faktor dia sangat tegas. Ramai yang juga tidak berapa suka dia atas faktor yang kerana dia juga sangat tegas. Tetapi berdasarkan pengalaman Coach setakat ini bekerja dengan Datuk Lim, apa aspek yang anda paling suka tentang Datuk Lim sebagai seorang jurulatih? Like I said before, his working ethic is very good. Like I can same like Coach Hatim Sosi. So dia bekerja keras, dia banyak disiplin, so focus. So saya lebih suka bekerja dengan coach macam ni. Yang tak keko, dia bagi pengalaman, dia cakap macam mana dia bekerja dekat Bayern Munich, saya bercakap. So kita ada relationship, very good relationship with him, and then it's good for the young team have this kind of a coach. So to push them to because like you said, dia tegas, yes. Motif dia baik,
sebab dia nak improve, dia nak cepat nak dapat development. So itu yang apa yang saya suka dekat dia ubah mentality player kita out from the comfort zone. Because if for example, it's always he said, if Arsenal player can run 10 km, why not you cannot run? For example, this give that kind of information. So dia bagi awak seorang yang selalu tendang kepala awak, buntut awak suruh lari depan. So he that kind of a coach. So far players respond positively. Very good, very because we have a good harmony inside. They respect because of that. They respect because you get player respect because like I said, working ethic is good. Dia tak datang pukul 6, dia datang pukul 6, 7. So there's no problem about that. So player automatically dengan tegasan dia. Yes, sebab susah, sebab benda ni baru untuk player kita untuk nak tukar ke arah kita. So dia akan memakan masa. So dulu saya makan nasi lemak, tiba-tiba saya ada spaghetti. First you apa ni, pedas ni. So masa untuk adaptasi. Yes. Kena kita itu yang kita dalam proses sekarang ni. So kita mengatasi proses itu. Saya rasa dengan lancar, dengan 7 tahun itu semua player dah tahu. If you see our data, our players are one of the fittest players. Running data semua. Yes. So itu peringkat pertama. Sebab kita yes, kita ada talent, tapi kita tak ada pengalaman. So what we can do is run. So work we compete ethic work ethic first. So then next year or this year also we try to apa yang penting pasukan Perak adalah player import yang berkualiti. Kalau kita dapat player berkualiti, kita ada 3 je, kita kena ada rotation. Last game Sunday is injured. So kita tak ada, selepas tu memang yang ganti tu okay, dia buat yang terbaik apa yang dia mampu, tapi it's not that standard for Super League. So kita itu yang kita kena ada player import yang berkualiti dengan player muda yang kita. Saya rasa kita bagi impact yang besar. Ketika diumumkan bahawa Datuk Lim dan juga Coach Sarah akan mengambil alih sebuah pasukan yang sangat muda, saya dah borak dengan Faiz time tu, saya ingat lagi. Dan pandangan saya adalah pada ketika itu Perak akan jadi ujian litmus untuk budaya sokongan di Malaysia. Kerana di Malaysia ni kita ada vibe glory hunters kadang-kadang. Bila pasukan sedap, penyokong ramai. Yes. Bila pasukan tak sedap, penyokong tak ramai. Protes. Konsep sebuah projek adalah sesuatu yang bagi saya tak begitu agak asing dengan konsep bola sepak Malaysia. Penyokong di sini jarang didedahkan dengan idea of a project, which kalau di Eropah selalu berlaku. Even kelab-kelab terbesar di Eropah juga akan ada tempoh masa untuk membina sebuah projek. Tetapi di Perak tidak. Saya ingat ketika 2016 ke apa, Pahang pernah cuba melakukan satu projek privatisation dengan mengurangkan umur pemain-pemain dalam skuad. Tapi banyak diboikot muda, penyokong. Tapi diboikot penyokong pada ketika itu. So saya punya pandangan initial thoughts was, boleh ke penyokong Perak terima ni? Setakat ini, apa pandangan coach? Penyokong Perak nampak macam boleh terima ke tak boleh terima yang projek jangka masa lama ni? Dia persepsi seorang individu, tapi kebanyakan sekarang dia terima. Dia tahu tim ni baru. Tapi like we said, instant result. They now everybody want to win. Itu yang susah. Susah. Sebab kebanyakan penyokong Perak sekarang, sebab dia mengikut dia, kita kalah, dia cakap kita main bagus. So that is a good feedback. Which is positive. It's positive. So itu yang if you tanya banyak penyokong Perak, dia akan cakap macam tu. So dia trust dengan proses kita. So bagi masa, saya tahu ini susah nak happy semua, nak satisfy semua penyokong. Tapi benda-benda ini you kena bersabar. Sebelum macam Arsenal, Arteta first year they come. Dia struggle juga. 3-4 bulan, 5 bulan. Then he changed everybody slowly, little bit. Now Arsenal is one of the same squad, the young squad. So itu yang falsafah kita juga. So in the beginning, we are now little bit shaking. Banyak supporter cakap keluarkan Arteta. Tapi end of the day,
Now he's the top the coach, one of the best coach. So same process going to Perak now. But I believe it will come the same one day. I hope one day we'll in the same track like Arsenal. Dan untuk mencapai kejayaan itu, proses ini adalah proses yang harus Dilalui, harus yes. dilalui. This is not other way around. Unless we have Messi and Ronaldo. Rasanya kalau ada Messi dan Ronaldo pun perlu ada proses juga pada ketika ini. Yes. Itu adalah realiti bola sepak. Kalau boleh sebenarnya Faiz, aku rasa episod Bola Itu Live ni boleh je 2 jam 3 Kita jam. dah ada confirmation tadi 2 jam Abang Khalid. So kita tunggu. Mungkin part 2 tu kita kena buat dengan Abang Khalid nanti. Tapi Bersantai lagi. betul, kena lagi santai. Tapi buat hari ni kita pun masa dah towards the end dah. Dah tak banyak masa. Kalau banyak lagi nak sentuh, but kita akan touch on the second episode nantilah bersama Abang Khalid. For now, saya dan Faiz nak mengucapkan terima kasih kepada Coach V Saravanan kerana sudi datang meluangkan masa bersama Bola Itu Live di rumah anda, Bukit Jalil. Nak ucapkan terima kasih kepada Coach V Saravanan. Ada kata-kata terakhir Faiz? Amat berbesar hati dengan kehadiran legenda Perak ini bersama dengan kita pada hari ini, dan harapan saya adalah ini bukan yang kali terakhir kita bersama dengan beliau. Kita akan bersama lagi nanti. Ya, dan untuk penyokong Perak, macam coach dah cakap tadi, it's a process. It's a Trust process. the Trust the process. process. Yes. Kena trust the process. Jumpa korang dalam episod Bola Itu Live yang akan datang.